Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah hidayahnya dan kasih sayangnya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dapat bersama-sama menunaikan waktu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Pentadbir Surau, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatan Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Dalam sehari dua ini kita lihat di media sosial telah diviralkan, menyebabkan masyarakat menjadi setengah masyarakat menjadi keliru dan juga panik, iaitu satu fenomena yang disebut sebagai bulan terbesar dan paling terang ataupun juga dikenali sebagai supermoon. Jadi naratif yang ditulis di media sosial itu kononnya berlaku beberapa rantaian fenomena bulan, katanya tahun 2022 ini. Katanya dalam hantaran-hantaran di media sosial itu akan berlaku satu lagi fenomena yang disebut sebagai blue moon. Blue moon, dan pada bulan Jun 2022 itu akan berlaku, yang ini disahkan oleh pihak berkuasa lah, berkait dengan fenomena ini, iaitu bulan gerhana bulan yang dikatakan akan berlaku pada bulan Jun 2022. Maka naratif yang ditulis di media sosial ini kononnya mereka kata baru-baru ni banjir besar yang berlaku di negeri Selangor itu berpunca daripada fenomena ini. Malah ditularkan di media sosial kejadian ribut seperti taufan yang melanda selatan Amerika Syarikat. Dan pada malam ini tazkirah saya nak mengulas sedikit tentang ini dari perspektif Islam. Kita nak tengok fenomena-fenomena ini bagaimanakah caranya kita menangani dari perspektif Islam. Pertamanya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan supermoon itu? Supermoon itu sebenarnya adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan apabila bulan mengorbit bumi, bulan mengorbit bumi sebagaimana bumi mengorbit matahari. Cuma bezanya bulan ini apabila dia mengorbit bumi itu dia dalam bentuk bujur telur. Diameter dia bujur telur. Sebab tu kalau kita tengok pada kedudukan apogee ni maksudnya ketika bulan tu berada di hujung telur, maka kita akan nampak bulan tu jauh daripada bumi lah. Kecil kita nampak kan. Tetapi apabila dia berada pada perigee, iaitu bulan tu berada di sisi telur, maka kita nampak besar. Kedudukan bulan pada 14%, itulah yang disebut sebagai bulan terbesar ya, supermoon itu.
Jadi sebenarnya supermoon itu adalah fenomena biasa. Menurut ahli-ahli ilmu falak ni, dia orang tahulah. Itu benda biasa, dia orang tahu. Bukanlah perkara yang luar biasa. Dan juga sebagaimana yang disebut tentang fenomena blue moon. Blue moon tu bukanlah bermaksud bulan tu warna biru, tetapi blue moon itu dia satu metafora dalam kalangan orang Anglo-Saxon. Disebut once in a blue moon, merujuk kepada satu situasi bulan mengambang jarang, dia panggil. Yang bulan mengambang jarang sebab tahun Masihi ini dia ada lebihan 11 hari. Maka pada setiap 2.7 tahun akan berlaku sekali bulan mengambang jarang ni. Dan gerhana bulan pula berlaku apabila bumi berada di tengah antara matahari dengan bulan, dan bumi menutup permukaan menutup matahari, maka bulan tu hilang cahaya. Itu dimaksud sebagai gerhana bulan. Satu fenomena apabila ketiga-tiga ini, planet bumi, bulan dan juga matahari, berada pada satu garis lurus. Kita sebenarnya khawatir apabila orang-orang yang memviralkan benda ni di media sosial ni. Hari ni mudah sangatlah dalam WhatsApp ni, suka mulah tu. Orang kata dia ulah tu, kita pun bimbang tengok cara dia mulah tu. Ya, kita bimbang ulasan-ulasan yang tidak saintifik tu tak apalah, boleh rujuk kepada ahli yang dalam bidang tu. Tapi apabila membabitkan akidah tu yang masalah. Ya, misalnya mereka kata bila berlaku supermoon ini ada pantang larang dia. Ya, contoh orang perempuan mengandung gini, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Kita adalah ditulis. Jadi sebenarnya mengaitkan fenomena-fenomena alam dengan kehidupan manusia itu adalah perbuatan yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melarang. Kerana berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sewaktu berlaku fenomena gerhana ini, apa yang Nabi buat? Ya, Nabi keluar daripada rumah dengan bergegas dan menarik bajunya, menarik jubah Nabi itu seakan-akan nak berlaku kiamat. Dan baginda menyeru kepada manusia as-salatu jami'ah, lalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan solat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, tak kala baginda menuju ke masjid, dan setelah mengumpulkan sahabatnya, lalu kata Aisyah, fa'adal al-qiyam, baginda bertakbir, kemudian membaca surah Fatihah dan membaca surah yang panjang, dan rakaat yang kedua panjang tetapi tidak sepanjang rakaat pertama. Kemudian baginda naik ke mimbar dan memberi peringatan dan nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi. Sesudah solat berjemaah, solat gerhana ni afdalnya adalah kita solat berjemaah. Boleh nak buat kat rumah seorang-seorang, boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi buat kat masjid. Ya, Nabi berjemaah dengan sahabat-sahabat. Dan Nabi naik ke pentas, naik ke mimbar, Nabi terus potong. Nabi tak tunggu lama. Apa Nabi kata? Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan tiada kaitan dengan kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Jadi Nabi ni tak nak selepas Nabi tak ada, umat dia mengada-adakan benda yang Nabi tak ajar, yang Quran tak ajar, yang Nabi tak ajar. Ya, manusia selepas Nabi membuat benda-benda ni. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kerana saat terjadinya gerhana matahari pada saat itu, putera baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi adalah cakap-cakap di kalangan orang Arab, ada di kalangan orang Islam masa tu yang baru-baru masuk Islam kan, masih lagi dengan amalan jahiliah dia. Mereka berkata, adalah pendapat yang mengatakan meninggalnya Ibrahim itu maka terjadinya gerhana, lalu Nabi berbetul. Ya, Nabi berbetul. Saya dulu masa duduk kampung lah, zaman budak, awal 80-an dulu duduk kampung. Cik agak suka rendah baik. Masa tu duduk beliau dalam kampung. Main tazung macam-macam zaman tu. Tak ada pantai larang, sungai, terjun. Dia main atas bukit, panjang pokok, itu biasa. Jadi orang kampung saya ni di Marang, Terengganu ni, masa tu kalau berlaku gerhana ni, kuatnya kepercayaan tu, nak cerita, orang kampung bukan dia pergi surau, dia bukan pergi masjid. Mereka cari parang dulu, utama parang dulu. Parang ni, sebab nak masuk dalam hutan, nak pergi cari sejenis rotan. Saya tak tahu orang Bangi panggil apa, rotan pun, tetapi rotan tu dulu orang kampung dia belah. Saya tengok mak saya dia belah rotan tu dan dia guna untuk menjahit atap rumbia, yang atap nipah. Awal 80-an tu kampung saya atap nipah lagi. Ada dah sebahagian tu zinc, kemudian sebahagiannya masih ada atap nipah. Jadi kalau hujan lebat tu dia tak bising pun, tak macam tak zinc kan. Dulu tak zinc apa buat bising bunyi. Kalau hujan turun kan. Kemudian selepas tu asbestos. Dia macam zinc juga tapi asbestos, dia kurang sikit bunyi bising. Jadi orang tua-tua ni saya tengoklah, biasalah kita pergi orang tua-tua pergi buat, kita pergi tengok kan. Apa mereka buat ni. Ketika berlaku gerhana, mereka akan mencari pohon-pohon yang tidak mahu berbuah. Biasanya orang kampung ni pohon berharga, pohon nyoh, pohon kelapa kan. Dia pergi cari dan dia bawa rotan tadi, dia takik keliling pohon tadi. Dia pun ikat, dia ikat, dia taji. Saya seorang Terengganu kan, Datuk. Biasa lah tengok kan. Saya rasa kampung Datuk pun ada. Kemudian dia bercakap dengan pohon ni. Dia bercakap Syekh Pak Ali Khamak Datuk lelaki Datuk Puas 10,000 sebuah kapok. Dia tu mentera dia tu. Kemudian akhir sekali dia kata dengan pohon ni, kalau kamu tak berbuah, selepas ni aku tebang. Dia ugut pula, siap ugut ni pohon tadi. Dia ketuk sikit mulu barang itu. Saya dia tengok, oh gini. Masalahnya orang tua dulu sebut sekali je hafal tu. Mudah sangat ingat benda-benda macam tu. Jadi biasanya pohon-pohon macam ni, pohon-pohon pada gerhana ni, apabila orang kampung buat ketua ni, biasanya dia pohon lebat. Belakang rumah saya dulu ada pohon macam pedak kan, tak makan orang kampung, tak makan. Tak habis, nak makan, nak jual, tak laku masa tu siapa nak beli. Zaman tu cepedak, oh gitu je. Bayangkan pohon cepedak tu tak nampak batang, penuh dengan buah. Malah akar dia tu 5 meter, akar tu penuh dengan buah. Buah tu dia akar dia lagi. Jadi orang kampung percaya akhir tu munasabah dia sungguh dia. Matahari sudah memberikan rezeki kepada kita. Bahaya tu. Itu mensyirikkan Allah. Kita lupa bahawa Allah yang beri tu, bukan matahari yang beri, bukan gerhana. Sebab apa? Keyakinan orang kampung tu sebab dia buat waktu gerhana. Sama ada gerhana matahari, kalau hari biasa dia tak buat. Maknanya dia yakin pada kuasa gerhana itu. Sama juga tuan-tuan, tahun ni 2022 ni, bulan Disember ni antara 7 hingga 17, dia akan berlaku satu fenomena yang kerap yang berlaku ni dipanggil fenomena asteroid. Asteroid apa yang masuk atmosfera tu, dia terbakar kan. Kalau kita duduk di kondo yang tinggi tu, kita akan nampak hai bintang lah, kita sebut hai bintang kan, yang masuk. Biasanya orang-orang yang masih percaya ni kepada amalan jahiliah,
dia akan buat hajat masa tu. Bila dia nampak tahi bintang, mintalah tahun ni boleh jodoh. Contoh. Mintalah tahun ni boleh kaya. Mintalah tahun ni anak saya boleh lapang A. Dia minta dengan bintang. Bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Kerana kita kena waspada, kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fussilat, ya, Allah telah berfirman di dalam surah ni. Apa Allah sebut? Ini amaran kepada orang-orang yang faham. Ya, firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, dan Allah menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, maka janganlah kalian menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, tetapi sembahlah kepada Allah, sujudlah hanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang percaya kepada gerhana matahari itu seolah-olah macam menyembah matahari lah, menganggap matahari itu memberi rezeki. Itu maksudnya mengadakan ilah-ilah selain Allah. Orang dulu-dulu, orang jahiliah dulu, orang pagan dulu, macam itulah dia sembah. Kita tengok apa gunung berapi yang berkuasa itu, nampak api lana keluar, lava yang keluar itu, kemudian dia menyembah gunung berapi. Orang dulu-dulu lah, orang pagan, paganism ini. Jadi seolah-olahnya mengharapkan kepada bulan ataupun mengharap kepada tahi bintang itu, seolah-olah kita menyembah benda-benda seperti itu. Jadi Allah kata, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, maka janganlah kalian menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, tetapi sembahlah kepada Allah. Sebab benda-benda tadi Allah yang cipta. Ya, Allah yang cipta, Allah yang jadikan. Allazi khalaqahunna, yang telah menciptakan ciptaannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok, saya baca darat, sebab saya selalu orang hantar, orang tanya lah, macam mana Ustaz minta tolong laksik. Ya, saya bukanlah pakar benda tu, tapi mudah aja kita nak rujuk, kita tanya orang-orang yang tahu. Ya, kita pergi ke laman-laman web, ya, agensi-agensi yang khusus dalam benda tu. Dia kata tsunami yang berlaku di Jepun tahun 2011 tu, dan juga tsunami Aceh 2004, serta gempa bumi yang berlaku di New Zealand, dia kata. Tahun berapa New Zealand tu, lebih kurang tahun 2009-10 gitulah. Yang berlaku di New Zealand tu, yang dahsyat tu, yang ramai orang mati tu. Mereka kata kerana fenomena bulan tadilah, gerhana, blue moon dan juga supermoon tu. Sebenarnya gempa bumi ni, tsunami itu dia berlaku daripada gempa bumi. Gempa bumi itu daripada proses seismik, proses kerak bumi tu. Sebab kerak bumi ni dia ada tempat-tempat yang tidak stabil tu. Contoh di Pasifik, dia banyak tempat gelinciran tu, dia akan, bila dia berlaku tu, itu yang menyebabkan gempa bumi. Pada 9 skala Richter, kalau berlaku di bawah laut, dia boleh mencetuskan ombak 30 kaki, dia boleh cetuskan ombak tu. Daripada pusat gegaran tadi tu dia akan bergerak. Akhirnya dia makin perlahan-perlahan, tapi impak dia masih besar lah. Ya, kalau kita tengok di tsunami di Aceh dulu 2004 tu, waktu ribu orang mati. Ya, yang berlaku di Jepun, di Fukushima tu sampai reaktor nuklear pun musnah. Jadi sebenarnya tak ada pun kaitan dengan dengan aktiviti-aktiviti aktiviti bulan ni. Bukan gempa bumi itu berlaku disebabkan itu.
Sebenarnya kita sepatutnya dalam masalah fenomena-fenomena alam ni yang Allah tunjukkan ini, kita tak sepatutnya begitulah pergi buat naratif yang begini kan. Malah ada pula yang mereka tahun ni kiamat, boleh sebut tahun tu 2025 kiamat macam tu. Mana boleh, tak ada orang tahu pun kiamat bila, Allah je tahu. Mana boleh tentukan kiamat pasti berlaku hari Jumaat, tapi bila tu bukan kerja kita. Tapi ada pula kata tahun ni mengikut pengiraan dia ni kiamat semua. Itu bukan cara Islam. Cara Islam adalah apabila berlaku ni seperti ayat-ayat kita sebut tadi, surah Fussilat tadi, Allah nak tunjukkan benda-benda tu kepada kita. Tujuan Allah tunjuk itu sebab apa? Adalah Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda itu untuk menunjukkan kekuasaannya, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Sebab dengan fenomena inilah yang menyebabkan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita fikirkan fenomena ni ngeri tu, kita rasa ngeri dan hebat ciptaan Allah ni. Ya, tuan-tuan bayangkanlah ciptaan Allah ni, alam semesta ni yang kita dah sebut dunia tu. Bayangkan planet kita ni, bumi ni, berkitar, berorbit. Matahari tu satu sistem suria je. Ada banyak sistem suria ni dalam galaksi ni. Malah ada bintang yang berjuta kali ganda lebih besar daripada matahari tu. Matahari tu besar dah, ada lagi lebih besar pada tu, dan terhimpun dalam galaksi. Dan antara galaksi dengan galaksi tu jarak dia memakan masa ribuan, mungkin jutaan tahun perjalanan cahaya. Cuba bayangkan. Malah ada trilion-trilion galaksi yang membentuk universe. Ahli sains kata universe ni pun ada trilion-trilion universe. Itu semua tu kalau kita pergi dalam laut, kita celup jari kita, jatuh air titik, itulah dunia. Itulah yang kata trilion-trilion tadi tu. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa besarnya alam akhirat ni. Jadi bila kita ingat benda macam tu, maka kita akan semakin takut pada Allah, kita semakin dekat pada Allah. Dan apabila kita dekat dengan Allah, bermaksud kita akan mengagung-agungkan, akan memuja-muja Allah. Itu tujuannya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, dalam surah Ali Imran, Allah sebut apa? Allah tunjukkan tanda-tanda ni, blue moon, super moon tadi tu, gerhana tu. Allah, tujuan Allah buat ini adalah Allah nak memperlihatkan kepada sekelompok manusia. Sekelompok, bukan semua. Sebab sekelompok ni adalah orang-orang yang istimewa. Siapa orang tu? Siapakah orang tu? Sebab bukan semua orang boleh trace. Bukan orang boleh trace hikmah penciptaan Allah ni. Tuan-tuan tengok orang di Amerika kan, Amerika, di Rusia tu kan, dia hebat kan, ilmu pengetahuan dia macam-macam dia boleh buat kan. Tapi bab ni dia tak boleh. Dia tak sampai. Itu dia. Allah sebut di dalam surah, Allah sebut di dalam surah Al-Imran, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, Allah sebut la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ini bagi siapa? Allah sebut dalam Quran tadi, ayat tadi, li ulil albab. Itu dia. Tu special tu. Siapakah li ulil albab ini? Orang cerdas, orang pintar ni siapa? Adakah profesor-profesor kat universiti ni orang bijak yang buat eksperimen itu ini kan? Penemuan-penemuan yang hebat-hebat, yang menjana ilmuwan yang begitu ramai. Adakah orang ini yang Allah sebut tadi? Ataupun adakah doktor-doktor pakar yang boleh memindah jantung manusia? Hari ini doktor pakar boleh buat, dia boleh buat pemindahan jantung ni. Doktor dekat New York
pesakit dekat UAE, dia boleh kontrol daripada New York tu, dia kontrol robot tu, dan robot tu bermudahan. Hebat manusia ni. Ataupun tuan-tuan tengok sekarang ni di Timur Tengah, ya, binaan-binaan yang pelik-pelik, ya, yang luar biasa kita tengok. Ada bangunan bulat. Engineer punya kerja kan, dia boleh bangunan bulat. Macam mana dia buat tiang, dipasang piling macam mana kita tak tahu kan. Tu bijak lah tu manusia. Adakah ini yang Allah sebut? Tidak sama sekali. Siapakah ulil albab ini? Allah sebut dalam Quran, alladzina ya'budunallaha qiyaman. Itu dia. Ulul albab ini adalah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Tak nanti engineer, doktor, pakar, profesor, tidak. Kalau Bangla, mak Bangla, orang kerja kat sampah tu, ya, dia mari sini kat nalam tak ada. Tetapi kalau dia itu seorang yang sentiasa mengingati Allah dalam diri dia, dia tergolong dalam ni orang seperti yang Allah sebut. Ya, di saat mereka berdiri, wa qu'udan, dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam posisi berbaring, mereka juga mengingati Tuhan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa merenung ciptaan-ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, dan mereka selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia, subhana wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azabmu ya Allah, daripada api neraka. Inilah yang Allah sebut sebagai orang-orang yang pintar. Sebab tu ciri orang pintar ni banyak lah. Banyak orang pintar ni macam mana? Antara orang yang mengingati Allah ni, antaranya adalah orang-orang yang sentiasa mendatangi rumah Allah. Itu contoh lah tu. Dia mari solat berjemaah, tak boleh dah mari surau. Dengar tu bila azan tu, gelisah lalu dah. Dia tak boleh, dia mesti mari. Itu orang yang sentiasa mengingati Allah. Kemudian lepas solat berjemaah pula, sanggup berapa masa sikit. Lapolah masa yang penting tu mendengar tazkirah. Sebab tazkirah ni, peringatan-peringatan ni, hak ustaz-ustaz bawa ni bukan benda-benda yang Hollywood punya tu, bukan. Ini warisan daripada Nabi SAW. Dan Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, maka pengganti-penggantilah. Asatizah ni lah yang bawa benda ni, sentiasa memperingat kepada umat ni. Hak Nabi bawa dulu. Jadi orang-orang ni kalau bersama, maka bersama dengannya adalah ribuan para malaikat yang duduk sama. Ibu kita tak nampak ialah malaikat tu. Dan dia sentiasa berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, kepada orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Itu dia. Jadi kita ni sebolehnya lah, sebab zaman sekarang ni zaman fitnah ni. Betul lah zaman fitnah Nabi sebut. Nabi sebut apa? Antara dalam hadis Nabi kata orang telanjang pergi jalan dia tu, zaman akhir zaman. Telanjang pergi jalan. Betul lah tu. Tentang pergilah dekat US, dia ada tempat orang berjuang untuk berbogel. Dia minta hak dia untuk berbogel. Ada di US. Main tu betul tu berlaku tu. Ya. Kemudian di akhir zaman ni, ya, media sosial ni lah yang akhirnya memuflikan kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita cerita benda-benda yang tak betul, malah kita bawa benda-benda yang mensyirikkan Allah pula, cerita gini kan. Kemudian masuk grup tu pula, dalam grup pula, satu grup 245 orang. Ada berapa grup? Seorang-seorang kita cek. Paling-paling pun 50 grup. Pakai bobo atau bobo. Saya tengok satu grup dekat karya saya ni, Haji ni, lah kan saya tegur dia. Jumpa dia, beri nasihat yang baik lah. Haji, jangan Haji tengok dulu. Sebab apa? Boleh hari tu sekali dia forward lagu-lagu kerohanian Kristian. Lagu kerohanian Kristian, orang Indonesia kan, dia bahasa Melayu. Kan? Dia kata aku adalah pengembala, dia kata mengembala. Mengembala itu daripada apa? Kitab tu, daripada penyanyian lama tu. Kitab apa ni ya? Kitab orang apa? Penyanyian lama kan.
Dia kutip waktu tu. Dia duk ingat nyanyi-nyanyi biasa. Macam mana Haji? Haji tak boleh nak, Haji tak boleh beza. Oh, saya tak tahu. Saya duk ingat doa-doa begini. Itu doa-doa orang Kristian tu di Indonesia. Jadi nak forward tu, tengok dulu. Ni kalau forward suruh orang minta hajat atas kita sudah. Bukankah itu mensyirikkan Allah? Bayangkan satu grup 245. 245 tu dia forward pula lagi. Jadi Port Mandela punya sikit kan. Piramid akhirnya muflih kita di akhirat. Muflih. Jadi apakah sepatutnya kita buat? Betul lah yang Allah tunjuk semua tu. Dalam hadis tak sebutlah lumung ni. Tapi gerhana ada. Gerhana tu sebenarnya fenomena yang sama juga dengan benda-benda tadi. Sama juga Allah, daripada Allah juga. Allah nak memperlihatkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kita kena ikut yang Nabi SAW buat. Dalam satu hadis, Abu Musa menceritakan saat itu terjadinya gerhana matahari. Dan Nabi segera bangkit, takut bahawasanya itulah saatnya kiamat. Baginda pergi ke masjid dan melakukan solat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang yang tidak pernah aku melihat baginda lakukan seperti itu sebelumnya. Kemudian baginda berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah dia dan mohonlah pengampunan. Pukul berapa dah? Dah masuk isyak? Oh, belum lagi ya? Jadi Nabi sebut apa? Nabi kata, ingatlah Allah. Berlaku tu, ingat Allah, serulah dia, serulah dia dan mohon pengampunan. Kita berdoa dan kita mohon. Itu sebab kita buat. Tapi orang zaman sekarang berlaku gerhana, dia pergi padang. Orang ramai-ramai buat teropong, satu hari buat teropong. Bukan itu Nabi buat. Nabi keluar pada rumah, Nabi angkat jubah, Nabi bergegas, tak nak dedam pada dirimu dengan gerhana tu. Oh, dia steady dulu, duk tengok. Kemudian ada pula orang bagi jual kacang putih, jadi pasal malam pula. Itu masalah dia. Patutnya datanglah ke rumah Allah, puja Allah, seru Allah, berdoa pada Allah, mohon Allah tamatkan segera fenomena-fenomena seperti itu. Sebab fenomena itu tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Nabi SAW ni orang yang paling faham maksud ayat Quran. Nabi lah, tak ada orang lain yang sebutan paling tepat dan paling faham pada Nabi SAW. Tak ada manusia yang 100% sama seperti Nabi. Jadi bila Nabi mendengar Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga ayat 9, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yang bermaksud, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Imam Nawawi kata, kenapa Nabi takut bila dengar ayat ini? Bila Allah Ta'ala berfirman wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Gerhana bulan macam mana tuan-tuan berlaku? Bila matahari dan bulan tu, bumi di tengah. Itu gerhana bulan. Jadi cahaya matahari ni bumi tutup, maka cahaya tak kena pada bulan, bulan hilang cahaya dia. Wa khasafal qamar, apabila bulan telah hilang cahaya. Kalau gerhana matahari pula, bulan ada di tengah antara bumi dan matahari. Bila bulan ada di tengah, bulan akan tutup permukaan matahari, maka hilang cahaya matahari. Dan Allah Ta'ala firman wa jumi'as syamsu wal qamar, dan apabila matahari dan bulan dikumpulkan. Tu maksudnya apa? Dikumpulkan tu maksudnya sebaris. Bumi, bulan, matahari berada dalam satu garisan lurus kata 80 darjah. Itu maksud dikumpulkan. Macam anak sekolah, cikgu panggil, cikgu kumpulkan dengan cara beratur.
Lepas tu askar pun sama juga, panggil anggota dia, komandan panggil, mari beratur. Maksudnya dikumpul kata. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita sebenarnya sangat penting. Dia sebenarnya bulan ni memang ada kesan dengan bumi ni. Cuma bulan ni, pengaruh bulan ke atas bumi ni adalah graviti dia. Graviti bulan tu kan, dia tarik. Yang jadi pasang surut tu sebab bulan lah. Dulu zaman saya budak saya, kenapa air ni tiba-tiba kering? Tanya senior kita, so air kering? Oh, dia masuk dalam lubang ni. Oh, itu percaya, dia imagine luar lubang bagai di bawah bumi. Lawak sungguh lah. Apa senior-senior kita dulu, dia pernah sebut juga dulu, dia kata kita ni makin lama makin tinggi. Makin tinggi. Saya kata tinggi sangat mana? Boleh tinggi apa pohonyo, dia kata. Abang-abang senior dulu lah kat kampung kan, mungkin dia bergurau. Jadi bulan ni tuan-tuan, graviti dia tu, yang graviti dia jadi tarik, jadi pasang surut. Kalau dah bulan tak buat kerja tu, katakanlah tak ada bulan, Allah tak adakan bulan kan, laut mati lah, tak hidup. Sebab apa? Sebab di permukaan bumi itu, di permukaan laut itu dipanggil zon fotik. Zon fotik ni apabila cahaya matahari boleh masuk. Di situ berlaku berlaku tidak balas ya, antara plankton dengan nutrien dia berlaku dalam tu. Dan nutrien ni dia akan jatuh ke dasar laut. Bila jatuh ke dasar laut, arus pasang surut inilah, arus laut inilah yang akan mengitar dia. Dia mengitar, maka nutrien itu akan terus bertindak balas dengan plankton. Kalaulah nutrien tak dikitar, plankton mati. Bila plankton mati, seluruh rantaian laut akan mati. Sepatutnya kita orang Islam ni, kita kena gali. Ni yang kata yang selalu ulama-ulama sebut kan, kita tadabbur Quran kan, tadabbur ni, kita menggali hikmah dia. Tuan-tuan tahu tak kenapa, apa hikmah bulan ni dia mengorbit bumi dalam bentuk bujur telur? Cuma saya tak ada ulang malam. Kalau saya ulang, saya belum 45 minit lagi. Satu kuliah pula nak ulang. Jadi tak ada nak ulang. Banyak orang waktu lain lah nak ulang. Itu sepatutnya kita buat. Jangan kita ambil tulis media sosial. Bahaya tau. Bahaya tuan-tuan. Sebab baru ni pun ada viral konon nak angkat orang Melayu ni hebat, nak kabur orang Melayu ni hebat. Dia kata apa? Orang Melayu ni ikut teori dia kata berasal daripada ahlul kitab, daripada orang Yahudi. Tuan-tuan rasa kita orang Yahudi, cuba tengok hidung Yahudi sama tak? Jauh sangat. Lepas tu mereka katakan bahawa orang Melayu ni datang dari satu suku yang hilang dia tu. Suku Bani Israel ni. Dipanggil apa? Klan Manasseh. Manasseh. Hebat tu Manasseh tu. Manasseh ni satu klan yang hebat. Daripadanya datang Nabi Daud alaihissalam, dan orang Yahudi percaya bahawa Mesiah yang mereka tunggu-tunggu sekarang. Di antara tiga agama ni, Islam, Yahudi, Kristian ni, dia ada, semua ada konsep Mesiah, konsep penyelamat ni. Kita percaya Imam Mahdi ni akan muncul ni. Sebab disebut dalam hadis, ada 33 hadis menyebut tentang tu. Jadi kita yakin benda tu ada. Orang Kristian dia yakin bahawa Mesiah dia akan muncul juga. Orang Yahudi, Mesiah dia satu sosok manusia yang serupa dengan Nabi Daud, datang dari Manasseh. Jadi apa tujuan mereka kata orang Melayu ni berasal dari Manasseh? Dalil dia kata di Negeri Sembilan ada tempat nama Juaseh. Jadi Juaseh dengan Manasseh tu terdekat. Lemah sangat teori tu, lemah sangat. Lemah sangat. Dia pernah baca tak kitab-kitab penyanyi lama? Dia pernah baca tak teks-teks Masoriti? Sebab tu tuan-tuan, di bidang sosial ni jangan ambil lah dia orang internet tu awak belaga. Saya orang akademik, sebab tu saya serius benda tu, saya concern benda tu. Sebab apa? Student saya yang buat ijazah PhD apa semua kan, saya menyelir dia orang kan, you ambil benda sebarangan, saya tolak, saya tak terima. You pergi rujuk pada buku asal dia. Jangan kutip atas kutip. Tak ada kualiti nanti. Jadi ada yang mengatakan pula
Orang Melayu ni berasal daripada isteri, keturunan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, Keturah nama dia. Keturah. Kalau Keturah bukan Bani Israel lah. Kalau Keturah isteri yang lain, sebab Hajar tu pun isteri yang lain, datangnya keturunan Adnan, datangnya daripadanya Kinanah, datang daripadanya Husain, datang daripadanya Abdul Muttalib, datang Abdullah, datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah lain dah. Dan kalau keturah ni isteri ketiga mesti lain. Tak ada kena-mena dengan Bani Israel. Kenapa mengait dengan Bani Israel? Kalau mereka baca teks-teks Masoretik dan juga kitab-kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama tuan-tuan tahu kan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, semua dalam kitab Malakai tu, 39 kitab tu. Tuan-tuan baca dalam tu. Sebenarnya keturah itu nama kedua bagi Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang pertama. Maksudnya keturah tu orang yang sama kalau menurut literatur Yahudi. Tapi masalah kita ni, bila kita percaya, banyak tu tekan orang dalam WhatsApp, kabar orang Melayu ni pasal Bani Israel. Tuan-tuan muslim-muslimat, saya syukurlah kita dah habis waktu. Syukur sekadar tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.